Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Ya, Sihat? saya sihat, Alhamdulillah. Awak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Tuan. Saya Lela Zain Ya, saya. Dan yang datang segera untuk pergi. Kembali dalam Nasional 10.2. Pastinya untuk hari ini kita kembali dalam rancangan Alpha, analisis laporan fakta dan agenda yang diterbitkan oleh Norizal Ismail hari ini dengan topik penipuan jual beli online ataupun nama ringkasnya jenayah komersil. Jadi saya nak raikan tetamu kita yang telah pun bersedia di talian nak berkongsi dengan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia ASP Tuan Rahmat Fitri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dengar suaranya sihat Dengar sihat, Lela. Awak sihat? Alhamdulillah. Okey Tuan, cerita tentang jual beli atas talian ni. Sekarang ni dah jadi satu norma baharu dah untuk kita kan. Ya, saya. Tapi kita kena berhati-hati juga. Takut berlakunya penipuan dan mungkin jenayah komersial lain yang kita tidak ketahui. Penipuan ni macam-macam cara mungkin, cara atas talian ni. Jadi untuk mukadimahnya, adakah penipuan jual beli online ni ataupun atas talian ni merupakan jenayah siber? Sama ke? Baik, Lela. Jawapan dia adalah ya. Apa-apa yang melibatkan transaksi atas talian atau internet dan wujud individu atau sedikit yang mengambil kesempatan kepada mangsa mereka tanpa perlu bersemuka adalah merupakan jenayah cyber. Ya. Ya. Maknanya selagi kita melakukan urusan jual beli tanpa perlu bersemuka tu, boleh wujud unsur-unsur penipuan atas talian? Betul. Membuka peluang lah maksudnya? Betul. Peluang tu still ada. Jadi kita mudah terdedah kepada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab kan? Betul, mengambil betul, kesempatan kepada kita yang suka membeli atas talian ni. Jadi Betul. apa sebenarnya yang mendorong kita ni sebagai pengguna ataupun selalu yang menjadi mangsa lah untuk berurusan jual beli atas talian ni, ataupun juga apa pula yang mendorong pihak yang tak bertanggungjawab ni nak melakukan jenayah komersil, penipuan dalam atas talian ni? Baik, apa yang mendorong mangsa ni untuk berurusan jual beli atas talian ni adalah kerana kemudahan kepada urusan jual beli tanpa sempadan. Revolusi industri platform IT menjadi asas perkembangan perniagaan dan perbankan buat masa ini untuk memudahkan urusan pengiklanan, pertemuan antara pembeli dan penjual secara maya dan pembayaran secara atas talian. Selain itu, urusan jual beli atas talian ini sudah tentu ianya menjimatkan masa. Dengan hanya melalui hujung jari saja, sesiapa saja boleh mendapatkan atau membeli apa-apa sahaja barangan yang mereka inginkan. Ditambah faktor kekangan pergerakan atau kesibukan masa bekerja menjadi faktor utama ramai orang ingin berurusan melalui jual beli atas talian ini. Itu juga itulah yang mendorong kita ni untuk membuat urusan jual beli atas talian Betul, Lela, betul. Tadi Tuan ada cakap macam-macam barang yang dijual dalam talian sekarang ni. Buat imah rumah sekalipun kita boleh beli dalam talian kan. Betul. Macam-macam, betul. Jadi jenis-jenis barang yang dijual pernah berlaku kes penipuan. Okey, jenis barang yang macam mana? Okey, dia ada macam-macam barangan yang dijual melalui online. Kalau kita tengok dalam online ni, apa saja barangan sekarang semua dah ada dalam tu dah. You just klik apa saja semua ada. Ada macam-macam gadget, barang-barang elektrik, perabot, apa saja barangan dan perkhidmatan diberikan dengan harga yang murah dan mudah diperolehi. So, sindiket ni
dia akan menawarkan barangan yang diperlukan mengikut trend atau situasi keadaan semasa ketika itu. Contohnya, pada masa kini ataupun masa mula-mula PKP dulu, kita semua tahu gadget menjadi barangan yang mendapat permintaan yang tinggi. Betul. Maka kumpulan sindiket ni akan menawarkan pelbagai gadget dengan harga dan pakej yang lebih murah daripada pasaran. So dengan harga yang lebih murah itu dan menarik akan menyebabkan mangsa akan tertarik untuk membeli dan kemudiannya mangsa akan masuk dalam perangkap sindiket penjualan jual beli online ini. Maknanya ikut trend masa lah. Ikut dia sebab kita ikut permintaan. Biasanya mereka ni dia akan tawarkan ikut permintaan. Dalam permintaan yang banyak tu, katalah ada 100 permintaan, boleh jadi 1 atau 2 mesti lekat. Itu yang Okey. Silakan Lela, sila. Platform yang selalu digunakan oleh Suspek untuk barang yang dijual ni. Okey platform ni dia ada banyak dan ada pelbagai. Pelbagai iklan media sosial dan laman sasawang jual beli yang ada sekarang ni. Kita boleh tengok dah terlalu banyak dah. Saya boleh bagi contoh yang biasa digunakan, mereka akan menggunakan platform Facebook, Instagram, WeChat, Mudah, Lazada dan lain-lain dan sebagainya. Biasanya sedikit ni dia akan mensasarkan platform yang ramai pengguna dan mudah untuk mereka atau sindiket ini mengiklankan barangan mereka. Maksudnya platform yang ramai pengguna lah. Ya, saya. Itu yang paling mudah. Contohnya yang aduan yang pernah diterima macam mana tuan? Dalam mudah, dalam Facebook ada banyak. Saya sendiri pun kadang-kadang terlihat iklan-iklan yang mencurigakan itu. So semua di luar sana diharapkan lebih berhati-hatilah. Betul. Kenapa tuan mudah berlaku dan sukar dicegah untuk jenayah komersil, khususnya jual beli dalam talian ni? Baik, kemudahan untuk masuk rangkaian internet, salah guna telco dan salah guna akaun bank. Ini adalah antara faktor penyebab utamalah. Hal ini memudahkan sindiket untuk mengiklankan barang-barang dengan harga murah untuk menarik perhatian mangsa mereka. Mangsa sering tertarik kepada benda-benda murah dan hal ini dimanfaatkan oleh sindiket untuk memperdayakan mangsa mereka. Akaun yang digunakan pula adalah mule account atau kita panggil keldai account. Kemudahan rangkaian internet telco adalah bukan didaftarkan di atas nama mereka, memudahkan mereka menjalankan aktiviti mereka. Pihak yang menyediakan kemudahan atau rangkaian ini perlu memikirkanlah bagaimana untuk melindungi pelanggan dan pengguna dalam rangkaian mereka. Kerana sindiket ini, dia akan berinteraksi dengan mangsa mereka sama ada melalui WhatsApp, SMS, mesej, melalui talian dan sebagainya. Sindiket juga akan menggunakan akaun keldai untuk menerima bayaran daripada mangsa. Faktor penjimatan masa dan tenaga si pembeli tanpa perlu mengeluarkan kos minyak kenderaan, pengangkutan untuk mendapatkan barang yang dikendaki walaupun berada jarak yang jauh, selain harga yang murah daripada harga pasaran, menjadi penyebab utama mangsa diperdaya. Dekat sinilah senang kena perangkap ni. Yes, betul-betul. Selain tu saya tambah yang seperti mana saya cakap tadi, sindiket ni mensasarkan barang yang menjadi trend dan permintaan yang tinggi mengikut keadaan situasi masa itu. Macam yang kita cakap tadi lah, gadget lah. Di musim PKP ni orang semua perlukan gadget kan. Laptop untuk dia bekerja, untuk mengisi masa dia. So mereka ini terdedah kepada kumpulan sindiket penipuan jual beli online ni. Kalau barang-barang seperti laptop, gadget semua ni memang barang-barang yang mahal kan? Betul. Kalau dapat harga yang murah, memanglah terus tertarik. Kalau harga tu tak masuk akal tu, awak boleh bayangkan, awak boleh anggap bahawa itu ada something yang tak betul lah kan. iPhone yang baru keluar tu kan, iPhone berapa, saya tak pakai iPhone. Sorry. So iPhone yang baru keluar tu saya difahamkan harga dia mencecah ribuan ringgit. Kita kadang-kadang kita terima report tu yang harga tu dijual yang jauh lebih rendah
Malahan hanya ratusan ringgit, tak capai 1,000 pun. So di situ pun dah menimbulkan satu keraguan. Yes, betul. Betul macam tak percaya. Tapi betul. Rasa nak percaya. Menarik ni murah. So kan? yang paling penting awak jangan ambil risiko untuk deal dengan benda-benda yang tak masuk akal ni. Okey. Baik. Yeah. Kita sambung lepas ni tuan. Ya, saya. Teruskan mendengar Alpha 10.2. Jom kita dengar dulu daripada kumpulan senario sebelum dan sesudah. Sebelum kita nak buat urusan jual beli dalam talian ni, banyak perkara yang perlu kita fikirkan untuk mengelakkan kita daripada ditipu. Mungkin pernah lah, saya kata pernah berlaku dan ada aduan mengenai penipuan dalam jual beli dalam talian ini. Mungkin anda sendiri pendengar Nasional FM ada yang pernah mengalaminya. Tak kira lah kecil ataupun besar. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda penipuan jual beli dalam talian jenayah komersil untuk sama-sama kita ambil tahu supaya selepas ini kalau kita nak beli barang apa sekalipun dalam talian, kita lebih bijak. Lebih berhati-hati selepas kita berkongsi dengan tetamu kita hari ini, iaitu ASP Tuan Rahmat Fitri, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Daerah Sentul. Okey Tuan. Ya, saya. Sebelum sesiapa pun lah yang nak buat jual beli dalam talian ni, apa nasihat Tuan? Baik, sebelum saya boleh katakan ni sebagai tips lah ya. So sebagai pengguna atau pembeli, anda boleh buat semakan awal terlebih dahulu. Kita PDRM ada menyediakan satu website yang dipanggil Semak Mule CCID website. So kemudahan ni adalah untuk kita buat semakan terlebih dahulu, di mana pengguna boleh masukkan maklumat nombor telefon atau akaun yang terlibat dalam transaksi ke dalam aplikasi ini. Dan pengguna sendiri boleh tahu sama ada terdapat laporan polis atau berapa kekerapan butiran ini disemak oleh pengguna lain. Walau bagaimanapun, proses semakan ini hanyalah sebagai salah satu langkah awal saja. Yang paling penting anda kena bijak dan buat research anda terlebih dahulu. Jika anda berurusan dengan individu, mungkin anda sebagai pembeli, anda ada hak dan anda boleh minta individu tersebut untuk membuat video call terlebih dahulu untuk sahkan produk yang anda ingin beli itu wujud. Seeloknya jangan minta gambar, sebab gambar ni dia sedikit ni dia boleh dapatkan daripada internet. Gambar-gambar ni. So lebih elok buat video call. Video call tu lebih real, lebih betul kan? Kalau dia tak angkat lama tu, adalah tu something wrong. Adalah tu something wrong tu. So apa pun yang lebih penting ialah kajian awal tu sangat penting. Dapatkan komen dari pembeli sebelum tu, komen oleh pembeli yang telah membeli, ataupun ada review kan. Betul. Review tu penting sebenarnya. Dan review pun kita kena tengok je, jangan orang yang macam sama je lebih kurang, takut orang yang sama juga komen tu kan. Tentu dia pakat Betul. Sebab dia ada kumpulan dia kan. So antara nasihat lain adalah pengguna sendiri boleh melayari laman sesawang yang boleh diyakini, dan transaksi bayaran yang selamat adalah melalui syarikat. Walau bagaimanapun perlu buat semakan juga terhadap butiran syarikat tersebut. Elakkan berurusan melalui individu yang baru dikenali atau yang mempunyai latar belakang yang mencurigakan. Kalau dari Facebook atau Instagram tu kita boleh tengok berdasarkan gambar-gambar dan latar belakang individu dalam laman itu yang dikongsikan. Anda boleh tengok orang ni betul orang ke atau macam bukan orang. Kan, kalau asyik gambar pemandangan je, gambar yang bukan-bukan je, maknanya adalah tu something wrong. Ya, saya. So yang paling mudah, kalau anda tak nak buat research, susah nak buat research, anda rajin-rajinlah bertanya kepada rakan-rakan anda atau saudara mara anda. Sedikit ni dia untuk makluman semua, dia boleh menyamar sebagai dia boleh menyamar sebagai individu atau syarikat. Dia boleh berikan apa saja maklumat dokumen syarikat tu yang dia boleh dapat dari mana-mana. So padahal individu yang menggunakan maklumat atau alamat tu sebenarnya tidak wujud atau milik orang lain sebenarnya.
So ini adalah antara tips-tips yang boleh anda gunakan sebelum anda berurusan dalam apa-apa urusan jual beli lah. Betul. Yeah. Baik, kadang-kadang ada yang berlaku indah khabar dari rupa, ataupun betul. barang dapat duit, barang tak dapat duit dah bayar. Ya, betul. Kan? Betul. Banyaklah contoh-contoh Banyak sangat kesnya kan. Betul. Okey, Tuan, macam mana statistik agaknya penipuan dalam jual beli online ni? Baik, meningkat ke masa PKP ni? Baik Lela, berdasarkan kepada statistik jumlah harian yang diterima, kita dapati terdapat peningkatan dalam kes penipuan jual beli online ni. Ini kerana banyak urusan atas talian khusus bagi kemudahan jual beli dilakukan kerana kekangan pergerakan mungkin dan perniagaan dalam tempoh COVID ni. Betul. Kebanyakan kita ni lebih selesa untuk menggunakan perkhidmatan atas talian. Jadi ini adalah antara faktor-faktor penyumbang peningkatan kes lah. Itu kita tak boleh nak elak lah kan? Tak boleh nak elak, ya saya. Cuma kita kena perlu hati-hati. Betul. Baik, Tuan, apakah hukuman agaknya bagi kesalahan mereka yang melakukan penipuan ni kepada suspek? Baik, dalam siasatan yang kita siasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan ni, hukuman dia ialah penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan dengan sebat dan hendaklah juga dikenakan denda. Oh. Boleh tahan boleh tahan, ya. Kesimpulan dia boleh tahan hukuman dia. Kan? Okey. Apabila kita menyedari ataupun mungkin sesudah kita membuat bayaran dalam talian, contohnya lah terjadi dalam kalangan kawan-kawan ke ahli keluarga kita kita dapat tahu macam mana kita boleh bantu dan apa yang masa kena buat. Baik. Apabila dia sedar dia dah ditipu. Baik Lela, nasihat saya kepada mereka yang merasakan diri mereka telah menjadi mangsa penipuan ini, haruslah membuat laporan polis walau sekecil mana kerugian yang berlaku. Ini bagi tujuan pemantauan dan siasatan oleh pihak jenayah komersial. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ingin menasihatkan kepada mereka yang telah menjadi mangsa penipuan ini atau yang sedang berurusan dalam pembelian atas talian ini agar menyimpan rekod atau link platform yang dilayari oleh mereka agar ianya dapat membantu siasatan jika ada sebarang masalah timbul di kemudian hari. Di samping itu juga mungkin anda semua yang mana dah ada pengalaman menjadi mangsa ni boleh kongsikan pengalaman tersebut kepada saudara mara atau rakan yang lain mengenai modus operandi atau platform yang dimasuki anda itu agar ianya dapat menjadi pengajaran serta info berguna supaya orang lain tidak menjadi mangsa. Maknanya tak boleh clear chat dulu lah kalau guna WhatsApp. Betul. Jangan. Kalau boleh rajin-rajinkan, jangan terus buang. Memang terus delete kita takut ada apa-apa perkara berbangkit di kemudian hari kan. Betul. Okey, Tuan, mungkin Tuan sekali lagi boleh agaknya Tuan terangkan sikit mengenai Semak Mule CCID ni di website yang mana Tuan Ya, ejaannya MULE-CCID. Ya betul, MULE-CCID. Maknanya nanti Google boleh jumpa lah ni. Boleh. You Google je boleh dapat. Dan di laman sesawang PRM. Saya boleh sharekan benda ni kepada anda semua yang mana rasa nak perlukan info-info terkini, info-info mengenai jenayah komersial, anda semua boleh melayari atau masuk ke dalam Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM. Dalam tu ada semua maklumat. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM. Okey. Ini nama rasmi di Facebook Betul saya, betul. Akaun rasmi di Facebook. Ya, saya. Bagaimana Tuan untuk penyaluran maklumat boleh dibuat? Baik. Kita dapat tahu ada berlakunya penipuan. Kita nak call siapa tu? Boleh. Baik Lela, anda boleh salurkan maklumat ke aplikasi VSP ataupun dipanggil dengan Volunteer Smartphone Patrol. Melalui VSP ini, masyarakat boleh menyalurkan aduan atau maklumat yang dilengkapi dengan elemen multimedia seperti gambar, video dan koordinat GPS lokasi kejadian. Cepat Betul lokasi saya. Pun boleh share. Betul saya. Baik. Ada hotline ke? Kita pun sebenarnya ada hotline CCID. Boleh hubungi di talian 03
26101559 ataupun 03 26101599. 1599. Ya, saya. Baik, terima kasih banyak Tuan perkongsian pada Sama-sama. hari ini. Ya, insya-Allah. Thank you Lela. Ya, saya rasa memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima Apatah kasih. lagi kita dalam norma baharu ni memang tak boleh lari daripada jual beli online ni. Betul Lela, betul. Terima kasih Apalagi banyak. anak-anak muda Betul. Terima kasih National FM. Thank you. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan Alpha 10.2 hari ini berkongsi tentang penipuan jual beli online jenayah komersil. Sebentar tadi bersama-sama dengan ASP Tuan Rahmat Fitri, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Daerah Sentul. Kepada anda yang mungkin baru mendengar tapi terlepas di penghujung-hujung ataupun pertengahan sahaja nak tahu tip dan sebagainya mengenai penipuan jual beli online, anda juga boleh saksikan semula temu bual ini di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Teruskan mendengar Nasional 10.2. Saya Lela Zain di sini terus menemani anda.